Okey, so kembali kepada soalan ni tadi. Sekejap Okey, ni soalan dia. So, mari kita tengok macam mana cara kita nak solve. Buka whiteboard. Okey, pertama, macam mana kita nak kira conductivity of silicon? So, rumus dia diberi sebagai sigma sigma sama dengan Ne mu E tambah NH mu H darab dengan E. Okay, nilai Ne kita tak diberi sebagai 1.5 kali 10 kuasa 16. Manakala nilai mu E diberi sebagai 1.5 kali 10 kuasa 16 ni adalah nilai kedua-dua ni. Ne darab mu E. Kemudian kita tambah dengan tambah dengan 0.05. Kemudian kita darabkan dengan nilai elektron. Nilai elektron adalah 1.6 kali 10 kuasa negatif 19. Saya rasa saya silap di sini. Sekejap Jadi kalau kita tengok balik soalan tadi, dia bagi Ne sama dengan 1.5 kali 10 kuasa 16 dan NH sama dengan Ne. Jadi kita boleh faktorkan dia keluar dan kita jumlahkan. Mu E 0.13, ini adalah 0.05 mu H. Okay, jadi saya patah balik pada whiteboard tadi. Ini adalah nilai Ne dan NH. Okay, dan NH. Ne sama dengan NH. Okay, so sini bukan tambah ni, sini darab. Okay, so dia darab 0.13. So ini adalah mu E. Ini adalah mu H. Dan ini adalah nilai elektron. Jadi menggunakan value ni kita terus gantilah dalam persamaan kita. Jadi bila kita kira, kita akan dapat jawapan dia untuk sigma ni sama dengan 0.32 kali 10 kuasa negatif 4. Dan unit bagi conductivity adalah Siemens per meter. Ini adalah untuk soalan pertama bahagian A. Okay, sekarang kita tengok pula untuk bahagian B. Bahagian B dia bagi kita dapatkan arus I. So arus I kita boleh dapat daripada persamaan berikut. Kamera J dot ds. Di mana kamera J dot ds ni adalah sama dengan luas.
sama dengan A, iaitu area. Jadi kita boleh tulis juga, okay, kalau kita tengok unit dia, saya ada explain dalam saya punya video tu, current ni unit dia ampere. Ini J ni adalah dia punya current density, ketumpatan arus. So ketumpatan arus unit dia adalah ampere per meter persegi. Berapa banyak kuantiti magnitude arus yang merentasi 1 meter persegi. Okay. Manakala luas ni, area dah tentulah nilai dia meter persegi. Jadi bila kita gantikan dekat sini, kita ada meter persegi. Yang ini dengan ini cancel, maka kita akan dapat arus. Jadi kita boleh tulis juga persamaan ini sebagai I sama dengan J darab A. Maknanya kalau kita dah tahu luas permukaan dia, kita tak perlu kamikan terhadap luas permukaan lagi, kita cuma terus darab sahaja dengan permukaan dia, luas dia. Jadi kita gantikan nilai yang kita dah dapat tadi. Sebelum tu kita kena tahu J ni juga ada dalam lecture slide tu. J adalah sama dengan sigma E. Okay, saya ada explain dalam lecture slide tu di mana sebenarnya dia banyak berkisar dekat dua pemboleh ubah, iaitu E, kekuatan medan elektrik, dan D, ketumpatan flux elektrik. Jadi antara dua-dua tu kita boleh kaitkan dengan macam-macam benda. Kita boleh kaitkan kekuatan medan elektrik dengan taburan cas. Kita boleh kaitkan kekuatan medan elektrik dengan daya. Kita boleh kaitkan kekuatan medan elektrik dengan voltan. Dan itulah yang kita dah buat dalam kelas sebelum ni. Sekarang ni kita nak kaitkan kekuatan medan elektrik dengan ketumpatan arus pula. Dia ada proses derivation dia, tapi saya skip sebab kita nak terus pergi pada bahagian application. Jadi kembali pada soalan ni tadi, kita ada J sama dengan sigma E. Jadi kita gantikan sigma E darab A. Jadi sigma kita dah dapat tadi 4.32 kali 10 kuasa negatif 4. Nilai kekuatan medan elektrik pula diberi sebagai nilai kekuatan medan elektrik E. Kita kena ingat E ni dia adalah sama dengan voltan bahagi dengan jarak. Okay, ini ada satu lagi perkaitan yang kita kena tahu, iaitu E, kekuatan medan elektrik adalah voltan kita bahagikan dengan jarak. Katakan jarak dia adalah D. Jadi kalau kita tengok balik soalan tadi, dia bagi tahu voltan dia diberi sebagai 5 volt dan jarak dia, panjang dia dibagi sebagai 8 cm. Jadi kita kena tukarkan 8 cm ni kepada meter. Okay, jadi kita akan dapat nilai dia adalah sama dengan voltan 5 volt bahagi jarak iaitu 0.08 meter. So ingat unit bagi kekuatan medan elektrik adalah volt per meter. Maka kita bahagikan nilai voltan dengan jarak antara dua hujung konduktor tu. Maka kita dapat yang ini 5 volt bahagi 0.08. Kemudian kita darabkan luas. Jadi luas dia adalah luas kerata rentas bagi konduktor tersebut. Jadi luas kerata rentas bagi konduktor tersebut diberikan sebagai saya tak boleh kecilkan. Ya, saya cuba kecilkan.
atau kenapa. Okay, tak apa, saya tulis juga. Jadi untuk luas dia adalah sama dengan pi darab jejari. Jejari dia diberi sebagai berapa? 4 mm Okey, 4 mm. Jadi pi sama dengan V bahagi D. Okay, jadi ini adalah pi kali 10 kuasa negatif 3 sebab dia 4 mm. Kita kena kuasa 2 kan dia dan kita selesaikan. Untuk kita dapat jawapan dia adalah sama dengan berapa dia? 1.36 mikroampere. Okay, ini adalah jawapan untuk bahagian B. Okay, untuk bahagian C, untuk bahagian C saya ada mu E sama dengan negatif bukan mu UE. Dia punya hal laju. Saya ada UE. UE ni adalah hal laju dia sama dengan negatif mu E darabkan dengan kekuatan medan elektrik. So saya ada sama dengan negatif, nilai dia 0.13. Kemudian voltage dia nilai E dia adalah 5 volt bahagi dengan 0.08 meter. Ini adalah nilai E dia. Okay, kemudian kita darabkanlah dia punya value ni. So, kita akan dapat jawapan dia adalah sama dengan negatif 8.125 dan dia punya nisbah dia kita tulis sebagai E bahagi dengan magnitude E. Unit dia adalah meter per second. Ini adalah dia punya hal laju. Okay. Dan kemudian kita boleh kira juga untuk mu H, step dia sama. Cuma nilai dia positif, itu saja. Kita nak dapatkan U ni adalah hal laju, dia punya speed ataupun dia punya velocity. Speed. Okay. Bukan mu E, mu H, mu H. So elektron negatif, hole dia positif. So H sama dengan mu H darab dengan E. So kita ada 0.05 darab 5 bahagi 0.08. So kita dapat nilai dia 3.125. Juga nisbah daripada nilai E dibahagikan terhadap magnitude dia. Okey, ini untuk bahagian C. Untuk bahagian D, yang ni straightforward sahaja sebab dia nak suruh dapatkan apakah nilai rintangan. So nilai rintangan kita gunakan hukum Ohm, R sama dengan V bahagi I. So V dia kita dah tahu tadi 5 volt. I pula kita dah kira tadi 1.36 mikroampere. Maka kita akan dapat jawapan dia 3.68 mega ohm. Ini adalah rintangan. Okay, untuk power pula, untuk power P sama dengan V darab I. Jadi kita akan dapat 5 volt
darab 1.36 mikroampere. So jawapan dia adalah sama dengan 6.8 mikrowatt. So ini adalah penyelesaian untuk soalan pertama. Okay, sekarang kita pergi pada soalan kedua. Okay, so soalan kedua, a 100 meter long conductor of uniform cross section. Okay, kita ada satu konduktor sepanjang 100 meter dan kerata rentas dia sekata mempunyai kejatuhan voltan 4 volt antara hujung ke hujung. If the density of the current flowing is 1.4 times 10 to the power of 6, identify the material of the conductor. Okay, jadi first kita nak kena kira lah berapa dia punya sigma dia. Sekiranya diberi nilai ni. Maksud dia, katakan kita ada satu konduktor, kalau saya wakilkan, kita ada satu konduktor. Okay. Jadi panjang dia L sama dengan 100 meter antara hujung ke hujung. Dan beza upaya antara hujung ke hujung ni diberi sebagai 4 volt. Jadi sekiranya sigma diberi sekiranya J diberi sebagai berapa nilai dia tadi? 1.4 kali 10 kuasa 6 ampere per meter persegi. Apa bahan dia? Apa bahan bagi konduktor ni? Jadi simple saja, kita nak apply persamaan J sama dengan sigma E. Jadi kita nak dapatkan apakah dia nilai E ni. Jadi sekali lagi nilai E adalah nilai voltan bahagi dengan jarak. Jadi kita ada 4 volt bahagi dengan 100 meter. So kita dapat 0.04 volt per meter. Jadi nilai sigma adalah sama dengan nilai J bahagikan dengan nilai E. Jadi kita ada 1.4 kali 10 kuasa 6 bahagikan dengan 0.04. Jadi cuba kira, sepatutnya akan dapat nilai sigma ni sama dengan 3.5 kali 10 kuasa 7 Siemens per meter. Okay, jadi kalau kita rujuk pada lecture note, dia bagi. Okay, jadi boleh tengok dekat sini 3.5 kali 10 kuasa 7 adalah sama dengan aluminium. Jadi jawapan bagi soalan 2 ni tadi, okay, material is aluminium. Jadi untuk soalan ini memang kena tahu macam mana nak dapatkan value daripada table. Ini adalah untuk soalan 2. Okay, seterusnya kita pergi kepada soalan 3. Soalan 3 dia tanya apa? Soalan 3 dia tanya tentang coaxial resistor of length L consists of two concentric cylinders. Okay, coaxial resistor ni, kejap lagi kita pergi dekat lecture note. The inner cylinder has radius A and is made of material with conductivity sigma 1, and the outer cylinder is made of a material with conductivity sigma 2. If the two ends of the resistor are capped with conducting plates, show that the resistance between the two ends is ni.
nilai ni. Okay, so macam mana cara kita nak solve? Sebelum kita nak solve, kita nak kena faham dulu soalan. Kita kena tengok dekat slide. Dekat slide, coaxial conductor bentuk dia macam ni. Okay. Coaxial conductor adalah yang warna coklat ni adalah konduktor. So dia ada satu konduktor di bahagian dalam dan satu konduktor di bahagian luar. Kemudian dia dipisahkan oleh satu bahan penebat dekat tengah-tengah ni yang berwarna hijau ni. Okay, yang tengah-tengah ni adalah penebat. Kemudian dia ada letak satu conducting plate dekat dua-dua terminal ni ataupun dua-dua konduktor ni. Jadi dia bagi tahu sigma 1 terdiri daripada satu bahan dan sigma 2 terdiri daripada satu bahan berbeza. Maknanya konduktor pertama, konduktor kedua ni dia bukan bahan yang sama. Jadi kita diminta untuk buktikan persamaan tu. Okey, jadi mari kita copy dan kita cuba paste dekat kita punya whiteboard. Okay. Dia bagi dalam soalan, dia kata bahagian dalam tu radius dia A, okey, sama macam ni, dan bahan dia diberi sebagai sigma 1. So kita labelkan dekat sini, nilai dia adalah sama dengan sigma 1. Ini sigma 1. Manakala bahagian luar dia pula dia labelkan sebagai sigma 2. Kemudian dia kata if the two ends of the resistor are capped with conducting plates. Maknanya antara hujung-hujung ni dia letak satu plate. Okay, kalau saya lukiskan, maknanya di antara hujung sini dia letak satu plate. Dan hujung ni pun dia letak lagi satu plate. Jadi kalau kita nak wakilkan dalam satu bentuk litar elektrik, kita akan dapati bahawa dia sebenarnya boleh diwakilkan seperti berikut. Kita ada satu plate macam ni. Satu plate macam ni. Kemudian kita ada satu konduktor dekat dalam ni, dia ada satu perintang. Kemudian konduktor dekat luar ni pun ada satu perintang. Okay, so perintang dekat luar ni sebab dia satu bulatan, bahagian luar kita hanya wakilkan dia sebagai satu perintang je lah. Jadi saya baiki sikit lukisan saya. Bila kita buat plate, sekarang saya lukis dalam bentuk dua dimensi. Ini dia punya plate. Ini pun dia punya plate. Jadi bahagian yang dalam ni, kita boleh wakilkan dia sebagai satu perintang. Saya labelkan dia sebagai R inner. Maknanya dia perintang untuk bahagian konduktor dalam. Dan untuk bahagian luar, saya wakilkan juga sebagai satu lagi bentuk perintang. Saya labelkan dia sebagai R outer. Maknanya di bahagian luar. Okay, jadi bila kita pasang plate dekat kedua-dua hujung konduktor ni, antara dua resistor ni dia automatik jadi parallel. Jadi kalau parallel, kita boleh solve guna persamaan parallel. So persamaan parallel kita ada satu bahagi R sama dengan satu bahagi R bahagian dalam, R inner, tambah satu bahagi bahagian luar, R outer. Okay. Untuk solve R ni, kita tahu daripada slide, R sama dengan L bahagi sigma A.
Okay, dalam lecture tu saya ada explain macam mana dia derive. Jadi dia bergantung kepada berapa jarak, berapa nilai sigma dan berapa luas kerata rentas. Jadi kalau kita ada 1 per R, dia akan jadi terbaliklah. Sigma A bahagi L. Jadi kita gantikan dalam persamaan ini sekarang. So kita ada sigma. So bahagian inner kita labelkan dia sebagai sigma 1. Kemudian A dia kita labelkan dia sebagai A1 juga. Sebab dia bahagian dalam ni saja. Bahagi dengan L, L dia panjang dia sama. Jadi kita bahagikan dengan L. Okay. Kemudian kita nak tambah dengan yang bahagian luar ni. So yang bahagian luar ni nilai dia adalah sigma 2 luas A2 bahagi dengan L juga. Okay, sebab panjang dia panjang L yang sama. Jadi kita nak kena kira apakah dia luas A1. So kita buat note dulu dekat tepi ni. Kira luas. Jadi A1 adalah luas kerata rentas dia punya bulatan. Jadi dia adalah pi R1 kuasa 2. Okay, so jejari dia diberi sebagai A kan? Okay, saya betulkanlah. Jejari dia diberi sebagai A. Jadi sepatutnya saya tulis pi A kuasa 2. Okay, manakala untuk luas A2 pula, kita tak boleh ambil pi B kuasa 2 sebab dia dipisahkan oleh satu penebat. Penebat yang berwarna hijau ni. Jadi kita kena kira, okay, kalau kita tengok kerata rentas dia, kita akan nampak bentuk macam ni. Mula-mula kat tengah, okay, ni jejari dia diberi sebagai A. Lepas tu dia ada yang kat luar ni. Okay. Dan yang ini diberi jejari dia sebagai B. Ini ada dia punya ketebalan dia lah. Sebab dia outer conductor ataupun outer layer. Okay. Tak berapa cantik tapi saya harap awak faham lah sebab dia ni satu conductor. Satu circular conductor. Jadi kita nak kira luas permukaan yang ni conductor bahagian luar ni. Okay. Jadi cara kita nak kira dia, kita kena tolak luas permukaan yang bahagian luar, tolak luas permukaan bahagian dalam. Okay. So kita kena buat dia punya proses dia adalah pi B kuasa 2 tolak A kuasa 2 untuk dapatkan dia punya luas dia. Pi B kuasa 2 tolak A kuasa 2 baru kita dapat dia punya luas. Jadi kita boleh gantikan dalam persamaan ini tadi, kita dapat dia sama dengan sigma 1 pi A kuasa 2 bahagi dengan L tambah dengan sigma 2 pi B kuasa 2 tolak A kuasa 2 bahagi dengan L. Okay. Ingat balik, ini adalah nilai 1 per R. Okay. Ini adalah nilai sama dengan 1 per R. Okay. Jadi kita boleh combinekan dia sebagai sigma 1 sebab pembawah dia sama. Sigma 1 pi A kuasa 2 tambah sigma 2 pi pi B kuasa 2 tolak A kuasa 2 bahagi dengan L. Maka kalau kita terbalikkan, kita akan dapat L dekat atas lah. Itu saja. Maka kita akan dapat kalau R, dia akan dapat L bahagi nilai yang kat atas ni dia turun bawah. Sigma 1
pi A kuasa 2 tambah sigma 2 pi B kuasa 2 tolak A kuasa 2. Dan unit ni diberi sebagai ohm. Okay, so kita boleh faktorkan lah. Kalau pi ni, kalau kita tengok balik soalan tadi, dia suruh buktikan yang dia sama dengan ni, pi ni. Jadi sampai sini dah betul lah jawapan dia. Cuma dia minta kita faktorkan saja. Jadi kita boleh, di bahagian pertama ni, sebutan pertama ni ada pi, sebutan kedua ni pun ada pi. So kita bawa dia keluar saja. Ini, ni dah ada kurungan. So sini sama dengan pi. Jadi dapatlah kita proof untuk soalan 3 tu. Ini adalah contoh-contoh untuk soalan berkaitan dengan konduktor. Ada apa-apa soalan tak? Okey, soalan 4 dengan soalan 5 pun masih berkaitan dengan konduktor. Okey, soalan 4 dan 5 masih berkaitan dengan konduktor. Okey, tapi yang ni saya minta nanti cuba buat sendirilah. Dan kita tengok mana yang stuck dan sebagainya, saya cuba jawab dalam bentuk video. Kita nak cover semua pagi ni. Saya nak terus pergi pada boundary condition. Ya, ada soalan ke? Okey, tak ada Okay, sekarang terus pergi kepada bahagian boundary condition. Sebelum tu saya cek sekejap kita punya participant ni. Saya nak cek sekejap participant, sekejap Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okey. So, ada yang tak dapat join Ada yang kerja tu. Alright. So nanti tengok video lah ataupun boleh share. Nanti saya akan share recording ni juga. Okay, sekarang kita nak pergi pada bahagian boundary condition. Boundary condition adalah apabila, saya recap balik, ada yang tak sempat tengok saya punya. So, kita pergi pada boundary condition. Jadi boundary condition ni apabila kita ada medan elektrik yang merentasi sempadan yang terdiri daripada dua medium yang berbeza. Di mana saya terangkan, fenomena dia sama macam fenomena biasan. Kalau kita ada satu gelas, gelas kaca, kemudian kita isi dengan air masak, bila kita letak straw, kita akan nampak seolah-olah macam straw tu membengkok. Okay, dan kita tahu sebab dia adalah ketumpatan udara dengan ketumpatan air dalam cawan tu berbeza, menyebabkan dia berlaku biasan dari segi cahaya. Kita nampak seolah-olah dia bengkok lah, sebenarnya tak bengkok. Okay. Jadi prinsip yang sama terpakai apabila kita ada satu medan elektrik yang merentasi sempadan di mana dua medium berbeza nilai epsilon dia. Jadi bila dia merentasi sempadan tu, epsilon dia berbeza, akan berlaku juga biasan dari segi dia punya sudut dia. Okay, bergantung kepada mana nilai epsilon lebih besar, kita akan tengoklah nanti perkaitannya. Okay, dan untuk boundary condition ni, kita akan guna ni persamaan untuk dapatkan apakah dia perubahan yang berlaku. Dan juga kita nak tahu juga dari segi sudut apabila dia masuk dan keluar daripada sempadan. Okey, jadi persamaan yang perlu diketahui sebelum kita pergi lebih lanjut, saya kena terangkan sedikit.
Bila dia merentasi satu sempadan, kekuatan medan elektrik tu kita labelkan dia katakanlah sebagai E2. Dalam kes ni dia bergerak daripada medium 2 ke medium pertama, medium 1. Jadi kita boleh leraikan vektor dia kepada komponen tangent dan komponen normal. Komponen tangent ni komponen yang selari dengan permukaan sempadan. So kita tengok anak panah dia ni selari dengan permukaan sempadan. Manakala komponen normal pula bersudut 90 darjah dengan permukaan sempadan. Iaitu kita ada nampak ni istilah ni E1T. Okay, dia adalah sebenarnya E1 tangent. E1 tangent sama dengan E2 tangent. So komponen tangent bagi dua-dua medan elektrik ni adalah sama, tapi komponen normal dia ada perbezaan. Kita kena pakai persamaan ini. D1 normal tolak D2 normal sama dengan rho S. Di mana rho S ni adalah taburan cas pada permukaan sempadan. Kalau katakan tak ada taburan cas pada sempadan, garis sempadan yang berwarna hitam ni, kalau tak ada taburan cas, maka dia akan jadi kosong. Jadi D1 normal akan sama dengan D2 normal. Tapi kalau ada cas dekat sempadan, dia tak sama. Jadi itu yang kita nak jawab dalam soalan tutorial yang seterusnya. Dia bagi dua dielectric media, E1 dan E2, dipisahkan oleh satu sempadan yang mempunyai surface charge density, nilai dia rho S ini, 3.54 kali 10 kuasa negatif 11. Jika E2 sama dengan ini, dibagi E1 sama dengan ini, E2 sama dengan ini, dapatkan apakah dia E1. Kemudian dapatkan sudut antara E2 ni dengan E1. So mari kita lukis dulu supaya kita faham apa yang dia nak. Okey. Jadi dia ada satu sempadan. Kemudian dia bagi nilai katalah saya ambil bawah ni epsilon 2. Bawah ni epsilon 2 dia adalah sama dengan berapa nilai dia tadi, dia bagi 18 epsilon naught. Maknanya dia punya ni adalah nilai epsilon R dia. Ingat E ni epsilon ni sama dengan epsilon naught darab epsilon R. Jadi dia bagi tahu dia adalah 18 kali ganda daripada epsilon naught. So rumus dia epsilon sama dengan epsilon naught darab epsilon R. Ni kita dah belajar sebelum ni. Manakala medium pertama pula dia bagi epsilon 1 sama dengan 2. 2 epsilon naught. Okey. Kemudian dalam soalan tu dia bagi tahu dia dipisahkan oleh satu sempadan di mana sempadan ni dia ada taburan cas. Dia bagi rho S sama dengan 3.54 kali 10 kuasa negatif 11 coulomb per meter persegi. Itu berada pada sempadan ni. Kemudian kita ada satu vektor E2. Vektor E2. Di mana nilai vektor ni diberi sebagai E2 sama dengan pada arah X kita ada 3. Kemudian pada arah Y kita ada negatif 2. Kemudian pada arah Z kita ada 2. Unit dia E mestilah volt per meter. Jadi soalan dia, apakah dia nilai E1? Soalan mula-mula dia. So E1 sama dengan apa?
Jadi untuk solve soalan ini, lagi sekali kita kena leraikan konsep dia, kita kena pecahkan dia kepada komponen tangent E2 tangent dan komponen normal. So komponen normal dia tegak lah. Okay, ni sepatutnya tegak E2 normal. Jadi komponen normal ni dia 90 darjah dengan permukaan sempadan, komponen tangent ni dia selari dengan permukaan sempadan. Okay. Kemudian E1 pun mesti sama juga, cuma mungkin sekarang ni sudut dia berbeza. Okay. So kita buat yang ni dulu Jadi saya buat E1. So kita boleh leraikan dia juga kepada E1 tangent dan E2 tangent, E1 normal. Okay. Kalau saya buat ni sepatutnya dia bertemu lah. Tapi lukisan saya kat sini tak berapa cantik. Okey. Sekarang kita patah balik kepada kita tengok soalan tu. Soalan tu dia kata kita kena tengok balik soalan sekejap Okey. Then find the angle that E2 makes with the Z-axis. Z-axis. Jadi kita kena identify terlebih dahulu paksi mana yang komponen dia normal, paksi mana yang komponen dia tangent. So kita ada koordinat di sini X, Y dan Z. Okay. Dan dia bagi tahu, dia punya daripada soalan tadi, find the angle E2 mix with the Z-axis. Jadi maksud dia sekarang, Z-axis ni adalah arah medan ni. Sekarang arah sempadan ni adalah arah Z. Okay. Arah atas ni adalah arah Z. Maknanya sempadan ni berada pada satah XY. Okay, kita kena identify dulu untuk selesaikan boundary condition ni, apakah dia paksi yang normal, sudut 90 darjah, apakah dia paksi yang tangent. Jadi daripada soalan ini, kita kena tahu bahawa, saya tulis dekat sini, X, Y axis is the tangent komponen, permukaan yang selari. Z-axis is the normal component. Okay, so ni penting untuk kita solve ni, kita kena tahu ni dulu. XY axis adalah komponen tangent, Z axis adalah komponen normal. Kemudian kita tengok slide. Slide dia bagi tahu komponen tangent E1 dengan E2 dia sama. E1 tangent dan E2 tangent adalah sama. Jadi, kalau saya tandakan dekat sini, E2 tangent ni tadi, sebab XY adalah paksi ataupun satah yang tangent, so di sini, ini adalah tangent komponen. Manakala ini adalah normal komponen. Jadi, untuk E1, sebab E1 tangent sama dengan E2 tangent, maka bahagian yang X dengan Y ni tak berubah. Okay. Since E1 tangent sama dengan E2 tangent, so E1 sama dengan pada arah X kita masih ada 3 dan pada arah Y kita ada -2. Cuma sekarang ni komponen Z ni saja, komponen normal ni saja yang kita kena kira. So tambah berapa?
Jadi untuk kita solve, kita kena tengok balik slide tadi, dia bagi tahu D1 normal tolak D2 normal sama dengan rho S. So kita tulis persamaan tu. So, D1 normal tolak D2 normal sama dengan rho S. Tetapi kita tahu bahawa D sama dengan epsilon E. Jadi kita boleh ganti epsilon E 1 normal tolak epsilon E 2 normal sama dengan rho S. Dan epsilon ni, yang ni mesti epsilon 1, yang ni mesti epsilon 2. Sebab dia padan dengan komponen dia. Epsilon 1, E1 normal, tolak epsilon 2, E2 normal. Jadi sekarang ni yang kita nak cari adalah bahagian ini. Ini adalah bahagian E2 normal. So kita nak dapatkan bahagian ni sekarang. Jadi kita main sikitlah dengan persamaan ni, macam mana cara kita nak modify persamaan ni. So kita akan dapat, saya pindahkan dekat sini, saya akan dapat epsilon. Saya akan dapat epsilon 2 E2 normal sama dengan epsilon 1 E1 normal tolak rho S. Saya pindahkan ni ke sini, rho S saya pindahkan ke sini. Okey, kemudian saya boleh dapat E2 normal sama dengan epsilon 1 E1 normal tolak rho S bahagi dengan epsilon 2. Okey. So sekarang kita gantikanlah nilai. Kita tahu tadi epsilon 1 sama dengan 2 epsilon naught. Mana tadi? Ni tadi. Epsilon 1 sama dengan 2 epsilon naught. Epsilon 2 sama dengan 18 epsilon naught. Dan epsilon naught adalah sama dengan 8.854 kali 10 kuasa negatif 12. Ini pun kita dah cover dalam lecture sebelum ni. Okay, dia punya constant dia. Atau dekat calculator constant 32. Alright. Jadi kita gantilah dalam persamaan ni tadi. Okay. Dia sama dengan 2 epsilon naught. So E1 normal, komponen E1 normal adalah daripada sini tadi, komponen E1 normal adalah komponen ni. Ini komponen E1 normal. Kalau saya labelkan semula, patutnya saya tulis macam ni. Ini adalah E1 tangent dan ini adalah E1 normal. Jadi E1 tangent sama dengan E2 tangent, so ni sama. So kita nak kira nilai ni sekarang. So kita gantikan nilai. So 2 epsilon naught, ini nilai epsilon 1, darab dengan E1 normal, nilai dia 2, tolak rho S dia bagi sebagai 3.54 kali 10 kuasa negatif 11, kemudian dia bahagi dengan epsilon 2 adalah sama dengan 18 epsilon naught. Jadi gantikan epsilon naught di sini dan di sini sebagai 8.854 kali 10 kuasa negatif 12 dan selesaikan. Jadi kalau kamu selesaikan nanti, saya terbalik lah. Saya minta maaf, saya terbalik. Sepatutnya kita diberi E2 nak dapatkan E1, jadi saya dah terbalik. Saya betulkan semula. Jadi ini sebenarnya E2. Ini adalah E2. Sebab ini E2 tadi.
Okey, maaf So ini adalah E2 tangent. Ini adalah E2 normal. Jadi ini adalah komponen E1 tangent. So sebenarnya yang kita nak dapatkan adalah E1 normal. So ini sebenarnya E1 normal. Jadi saya kena betulkan balik persamaan ini. Saya bukan nak dapat dalam sebutan ni, saya nak dapatkan dalam sebutan E1 normal. Okay, saya betulkan balik sekejap. So epsilon 2 E2 normal. Di bawah ni kena padam lah. Jadi E1 normal sama dengan ini pindah epsilon 2 E2 normal tambah rho S bahagi dengan epsilon 1. So saya ada 18 epsilon naught darab 2 tambah 3.54 kali 10 kuasa negatif 11 bahagi dengan epsilon 1 iaitu 2 epsilon naught. Okay, so kena kira lah, gantikan nilai. Okay. Jadi gantikan nilai epsilon naught ni sama dengan 8.854 kali 10 kuasa negatif 12. Okey, yang ni tak boleh potong sebab dia ada tambah kat atas ni. Okey, antara ni dengan ini kita boleh potong lah. Tapi yang ini kita kena bahagikan ikut nilai epsilon naught. Jadi maksud saya untuk sebutan pertama ni kita boleh pecahkan dia pada persamaan macam ini. Sama dengan 18 epsilon naught darab 2 bahagi 2 epsilon naught tambah yang sebelah ni 3.54 kali 10 kuasa negatif 11 bahagi dengan 2 darab epsilon naught. Okay, so kita boleh pecahkan persamaan ini. Jadi kita akan dapat yang sebutan pertama ni senang sikit lah. Kita boleh potong. Yang bahagian kedua ni kena kira. Jadi yang ni kita boleh potong. Ni pun potong. So kita dapat sama dengan 18. Yang ini kita kena kira. Kita kena gantikan 8.854 kali 10 kuasa negatif 12 ni tadi. So bila gantikan nilai, kalau kira akan dapat sama dengan 2. Jadi bila jumlahkan kita akan dapat 20. Unit dia adalah volt per meter. Jadi bila kita dah dapat 20 volt per meter, kita kembali kepada bahagian yang tadi. Maka dekat sini kita boleh gantikan nilai dia adalah sama dengan 20. Pada arah Z. Pada arah Z kita ada 20. Unit dia adalah volt per meter. Maka ini adalah jawapan bagi bahagian A. Okey. Jadi sekarang kita nak jawab pula untuk bahagian B. Okey, jadi untuk bahagian B, rumus dia kalau kita tengok balik di sini, saya kena lukis balik untuk bahagian B ni supaya kita faham. Okey, sudut yang dimaksudkan adalah sudut macam ni. Jadi kalau saya clearkan sikit. Ni masih benda yang sama, cuma saya nak lukiskan supaya dia clear.
Apa yang dimaksudkan dengan sudut? Okey, so kita ada ni tadi. So epsilon 2 sama dengan 18 epsilon naught. Epsilon 1 sama dengan 2 epsilon naught. Jadi kita ada, katalah dia akan bergerak macam ni. Okay. Nilai ni adalah nilai E2. Kemudian bila dia merentasi sempadan ni, sesuatu akan berlaku. Katakanlah sudut dia berubah ke bentuk macam ni. Okay, ni adalah E1. Jadi kalau saya buat satu garis yang memisahkan bahagian tengah ni, tak cantik je. Saya cuba balik. Okay. So, ke atas. Jadi sudut yang kita maksudkan adalah sudut yang dekat tengah-tengah ni. Okay. Yang ini sudut di sini, ini kita panggil dia sebagai theta 2. Manakala sudut ini kita panggil dia sebagai theta 1. Sudut yang dihasilkan antara vektor tu dengan paksi menegak. Itu sudut yang kita nak. Jadi kalau kita buat leraian vektor tadi, sini adalah komponen tangent, E2 tangent. Manakala sini adalah komponen normal, E2 normal. Dan begitu juga untuk bahagian atas ni. Jadi, kita nampak sebenarnya dia membentuk satu segitiga yang kita boleh selesaikan guna teorem Pythagoras. Okay, sin, cos ataupun tangent. Okay, guna prinsip trigonometri sebenarnya. Jadi untuk selesaikan soalan B ni, kita akan gunakan prinsip trigonometri. Saya tulis sahaja dulu dia punya solution dia. Baru boleh kecilkan. Tadi tak boleh. Jadi untuk bahagian B, saya akan dapat E2. Kita akan dot product dengan paksi Z. Jadi saya akan dapat magnitude E2 darab dengan cos theta. Okay, jadi magnitude bagi E2 ni magnitude bagi E2 adalah sama dengan 3 kuasa 2 tambah negatif 2 kuasa 2 tambah 2 kuasa 2 daripada yang atas ni. Punca kuasa. So, saya dapat dia sama dengan 9 tambah 4 tambah 4. Okay. So, ni sama dengan punca kuasa berapa ni? 13, 17. Okey. Sama dengan punca kuasa 17. Jadi E2 dot Z, bila kita ambil kira Z saja, maka dia akan sama dengan 2. E2 dot Z ni kita akan dapat nilai dia sama dengan 2. Jadi persamaan di atas akan jadi 2 sama dengan punca kuasa 17 darab cos theta. So, theta sama dengan inverse cos 2 bahagi punca kuasa 17. Kita akan dapat sudut dia sama dengan 61 darjah. Jadi sudut untuk kes ni tadi adalah sama dengan
adalah sama dengan 61 darjah. Okey, di sini adalah 61 darjah. Dan kita boleh buat juga perkiraan yang sama untuk dapatkan theta 1. Ini adalah solution untuk soalan nombor 6. Okey, sekarang dah pukul berapa dah? Okey, 12.18. So, mari saya tengok soalan mana lagi yang kita patut cover. Okey, saya rasa saya cover satu lagi soalan iaitu berkaitan dengan kapasitan. Saya nak cover soalan nombor 10. Cuma kita tengok soalan 10. Okay, determine the capacitance for each of the following configuration. Okay, dia bagi conducting plates terdiri daripada dua bahan berbeza, epsilon 1 dan epsilon 2. Okay, dan dia bagilah kalau untuk epsilon 1 ni berapa luas dia, epsilon 2 ni berapa pula luas plate dia, dan dia minta kita kira apakah dia nilai capacitance. Okay, jadi dia ni melibatkan sedikit perkaitan antara gabungan sesiri dan selari. Jadi dia bagi equivalent circuit dia lah. Maknanya untuk capacitance 1 dengan capacitance 2 dia parallel macam ni. Okay, capacitance 1 yang ni, capacitance 2 yang ni, kemudian dia sambung pada source. So kita nampak bentuk dia macam ni lah. So ini parallel equivalent circuit dia. So apakah dia nilai capacitance bila kita combine dua material ni? Okay, untuk solve ni kita kena tahu persamaan kapasitan. Jadi persamaan kapasitan ni saya dah explain dah dekat dalam lecture note, lecture video. So boleh check nanti. So saya terus tulis je persamaan dia. Di mana C1 sama dengan epsilon 1 A1 bahagi dengan D1. Okey, tapi dalam kes ni D ni adalah jarak yang sama. So saya tulis dia sebagai D saja. Okey, manakala kapasitan 2 adalah sama dengan epsilon 2 A2 bahagi D juga. Okey, jadi senang je lah. Kita nak cuma kira dia punya luas saja. Luas dengan nilai epsilon ni lah. Jadi dia bagi untuk kapasitan C1, nilai dia adalah sama dengan 2 epsilon naught. Dan A1 dia bagi dia punya luas dia 5 cm kali 1 cm. Jadi kita kena sentiasa tukar kepada meter. Supaya kita avoid lah kesilapan tu. Jadi kita ada 5 cm, so 5 kali 10 kuasa negatif 2. Darab 1 cm, so 1 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, bahagi dengan jarak dia D dia bagi sebagai 2 cm. So bahagi dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2. Okay, so kalau saya tulis sini, ini dia meter, meter, meter. Okey, untuk kapasitan 2, kita ada nilai C2 dia sama dengan 4 epsilon naught. Manakala luas dia adalah 5 cm juga, 5 kali 10 kuasa negatif 2. Darab dengan 3 cm. So, 3 kali 10 kuasa negatif 2. Bagi dengan nilai yang sama, 2 kali 10 kuasa negatif 2. Ini meter, meter, meter. Dan yang atas ni akan jadi meter kuasa 2, bahagi dengan meter dapat meter semula. Okay. So, bila kita cancelkan value, kita akan dapat nilai dekat sini adalah sama dengan 5 epsilon naught
darab dengan ni dengan ni cancel. Okey, so kita dapat 10 kuasa negatif 2. 5 epsilon naught darab 10 kuasa negatif 2. Unit dia adalah farad sebab kita kira kapasitens sekarang. Manakala untuk yang bawah ni kita akan dapat 2 darab 5, 10, 10 darab 3, 30. So kita akan dapat 30 epsilon naught darab sama juga 10 kuasa negatif 2 farad. Jadi kita tahu bahawa untuk kapasitor bila dia sambungkan secara paralel, kapasitor ni kita jumlahkan aja. Okey. So saya note dekat sini, for kapasitor dia terbalik dengan perintah. Okey, when C1 adalah paralel dengan C2, maka kita boleh jumlah terus C1 plus C2. Okey. So C1 plus C2 kita jumlahkan. So kita dapat sama dengan 5 epsilon naught tambah 30 epsilon naught darab dengan 10 kuasa negatif 2. Okay. Sebenarnya jumlah terus je lah, 35 lah kan. So 35 epsilon naught darab 10 kuasa negatif 2. So dia jadi pindah 0.35 epsilon naught. Unit dia farad. Jadi gantikan nilai epsilon naught dengan constant 32 dalam kalkulator. So 0.35 darab epsilon naught saya dapat 3.1 kali 10 kuasa negatif 12 farad atau sama dengan 3.1 picofarad. Okay, ini adalah cara untuk selesaikan soalan 10A. Okay, seterusnya kita pergi pada soalan 10B. Oh, saya tahu kenapa tadi saya tak boleh kecilkan. Okay, kita tengokkan balik, kita tengok pula soalan ni. So dia ada coaxial capacitance, kapasitan dalam bentuk silinder. Okay. So dia ada yang bahagian tengah R1, kemudian bahagian kedua R2, kemudian bahagian paling luar R3. So setiap satu tu dia bagi radius dia dengan nilai ini. Dan panjang dia bagi sebagai 2 cm. So dia kata sini conducting plates on the top or bottom surfaces. Dia letak plate dekat bahagian atas ni dan dekat bahagian bawah. Jadi bila diletak atas dengan bawah, so sekarang ni kita ada kapasitan, 3 kapasitan secara paralel. Okey. Nah, kalau kita lukiskan dalam bentuk skematik, kita akan dapat bentuk macam ni lah. So dia ada plate. Plate. Dia adalah 2 cm. So dia ada 3 kapasitan. Bila kita platekan dia, so dia akan ada 1, 2 dan 3. Ini adalah bentuk litar setara dia.
So C1 adalah untuk bahagian dalam, C2 bahagian tengah, C3 bahagian luar. Jadi lagi sekali kita repeat proses untuk kira dia. Okay, jadi C1 sama dengan epsilon 1 A1 bahagi D. So D dia sentiasa sama, ni D dia. So ganti nilai je lah. So, saya cepatkan sedikit, nanti boleh gantikan. So saya dapat kita kena gantikan dengan, okey, cuma beza dia dekat sini. Okey, ini 8 epsilon naught. A1 di sini adalah pi R1 kuasa 2. Okey, yang ni senang. Okey, bahagi dengan 2 cm, so 2 kali 10 kuasa negatif 2. Untuk C2, sebab kita tak boleh kira pi R cos R2 terus. Kita kena tolakkan antara jejari R2 dengan jejari R1. Sebab kalau kita tengok dekat sini, R2 ni dia punya tebal dia 4 mm. Tapi dia campur sekali dengan 2 mm daripada R1. Jadi kalau kita nak kira, kita kena tolakkan luas bagi bahagian tengah ni. Sebab itu kita kena ada samaan dia diberi sebagai ini epsilon 2 A2 bahagi D. So epsilon 2 dia adalah 4 epsilon. Di sini R2 kuasa 2 tolak pi bahagi dengan 2 kali 10 kuasa negatif 2. Manakala untuk C3 pula, dia kena tolakkan okay, so epsilon 3 nilai dia adalah sama dengan 2 epsilon naught. So luas dia kat sini adalah pi R3 kuasa 2 tolak pi R2 kuasa 2. Bahagi dengan 2 kali 10 kuasa negatif 12. Jadi kita solvekan, kalau kira kamu akan dapat yang ini adalah 0.04 darab 10 kuasa negatif 12 farad. Yang ini adalah 0.06 darab 10 kuasa negatif 12 farad. Dan yang ini adalah 0.12 darab 10 kuasa negatif 12 farad. Jadi total capacitance sebab dia paralel, kita jumlahkan C1 tambah C2 tambah C3. Maka kita akan dapat jawapan dia 0.22 kali 10 kuasa negatif 12 farad. Atau 0.22 picofarad. Ini adalah solution untuk soalan 10. Okey. Jadi saya rasa untuk tutorial 4 sampai sini je saya nak cover. Dah 12.30. Ada apa-apa soalan tak? Betul, tanya sikit tak? Sila. Ni untuk support untuk malam ni ya doktor? Yang subjek ni. Apa dia? Sorry? Ni untuk support untuk apa AMT malam ni punya test ke apa? Betul. Bukan malam ni, malam besok. Oh malam besok. Sorry doktor. Tak, yang ni tak ada kena mengena. Yang kita nak bincang ni untuk soalan test petang ni. Oh petang ni baik doktor. Jadi yang ni saya dah habiskan dah topik elektrostatik. Oh, okey. Not doktor. Jadi besok akan masuk kelas Dr. Fairul. Dr. Fairul akan terus masuk topik magnetostatik. Okey, not doktor. Faham. Okey, jadi ni tak masuk. Yang ni tak masuk test confirm tak masuk. Nanti saya ingatkan lagi sekali untuk sesi kita petang ni. Soalan jenis mana yang masuk? Not doktor, baik. Alright, okey, jadi sekarang kita dah 12.30, kita stop sampai sini, tapi kita start awal kan? Kita makan lunch dulu, pukul 2 kita start. Okey, boleh doktor.
Okey, pukul 2 kita start InsyaAllah. Assalamualaikum. So kita stop sampai sini. Sebelum tu kalau ada soalan boleh cakap boleh. Kalau soalan berkenaan dengan test kita bincang petang. Okay, boleh petang. Alright. Okey, Assalamualaikum. Okay, salam.